Perbandingan epistemologi antara Barat dan Timur. Pengenalan. Apakah itu epistemologi? Epistemologi merupakan satu cabang falsafah ilmu yang menyiasat asal-usul, struktur, metod dan keabsahan ilmu. Epistemologi sering disebut sebagai teori pengetahuan ataupun theory of knowledge. Menurut Imam Abdul Fattah, epistemologi diangkat daripada dua perkataan dalam bahasa Yunani iaitu episteme dan logos. Episteme memberi maksud pengetahuan atau kebenaran, manakala logos bermaksud fikiran atau teori. Istilah epistemologi ini telah dipakai pertama kali oleh J.F. Ferry untuk membezakannya dengan cabang falsafah yang lain seperti ontologi, aksiologi dan juga logi. Penghujahan. Apakah sumber-sumber pengetahuan? Terdapat 4 sumber pengetahuan iaitu panca indera, akal, intuisi dan wahyu. Pertama adalah panca indera. Pengetahuan diperolehi daripada 5 panca indera iaitu mata, hidung, mulut, telinga dan lidah. Ia dikenali juga sebagai empiris iaitu pengetahuan yang amat bergantung pada pengalaman dan pengamatan. Tokoh yang terkenal seperti John Locke, George Berkeley dan David Hume. Kedua adalah akal ataupun rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahawa akal merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Tokohnya adalah Rene Descartes, Baruch Spinoza dan George Leibniz. Ketiga adalah intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang diperolehi tanpa ilmu pengetahuan. Contohnya, seseorang yang tertumpu kepada sesuatu masalah tiba-tiba mendapat jawapan tanpa melalui proses yang berliku-liku. Keempat adalah wahyu. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia pilihan. Contohnya adalah, dalam ajaran Islam, wahyu diturunkan daripada Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Wahyu ini bersifat mutlak dan menjadi sumber tertinggi bagi rujukan umat Islam. Perbandingan epistemologi Barat dan Timur. Terminologi Barat dan Timur sudah banyak tersirat dalam berbagai tulisan kalangan Orientalisme. Barat berarti dari kalangan bangsa Eropah atau sekelompok bangsa imperialis, sedangkan Timur lebih cenderung dari kalangan negara bahagian ketiga iaitu Asia dan Afrika. Barat menjadi bangsa yang superior sedangkan Timur menjadi bangsa yang inferior. Hal ini demikian kerana bangsa Barat mencuba untuk meninggalkan konteks mistisisme atau yang berhubungan dengan agama, manakala Timur terjebak dengan ranah-ranah mistisisme. Falsafah epistemologi sejarah daripada Barat dan Timur. Falsafah epistemologi sejarah dari Barat berkaitan dengan aliran imperialisme yang menyentuh pengetahuan yang diperolehi dengan panca indera dan aliran rasionalisme yang menjurus pengetahuan akal sebagai kaedah sumber dalam memperolehi ilmu pengetahuan. Falsafah epistemologi sejarah dari Timur pula mempunyai hubungan aliran dengan wahyu, iaitu contohnya seperti agama Islam, Kristian, Yahudi dan aliran intuisisme yang merangkumi daya pemikiran manusia yang melebihi daya fikir manusia biasa, terutamanya menyentuh berkaitan kaedah memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan. Secara asasnya, konsep epistemologi Barat dapat dibahagikan kepada dua aliran iaitu aliran empirisisme dan juga aliran rasionalisme. Pertama, aliran empirisisme adalah aliran pemikiran Barat yang menekankan nilai-nilai empirikal yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan panca indera dalam mencerna ilmu pengetahuan. Pembuktian empirikal adalah sesuatu yang amat tinggi darjahnya atau tingkatan dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian mengenai ilmu pengetahuan. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal Barat menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan juga sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan berkaitan sejarah manusia mengikut aliran Barat. Kedua adalah aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme Barat lebih menekankan pada penggunaan akal semata-mata dalam proses menggali ilmu pengetahuan.
Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah, sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dan ketetapan yang unggul. Ini menyebabkan wujudnya sub-aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. Ini dapat dilihat daripada perspektif barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata sebagai dalil. Ilmu falsafah dan logik berkembang di Greek. Dunia Greek memuja akal melebihi semua yang lain. Secara jelasnya dapat dibahagikan dua aliran utama konsep epistemologi sejarah daripada timur, iaitu aliran ilmu wahyu dan juga aliran ilmu intuisionisme. Pertama, aliran ilmu wahyu. Aliran ilmu wahyu yang dipegang oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam, Kristian dan Yahudi menekankan pada konsep ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang sejarah yang selari dengan kitab Al-Quran, Injil dan Taurat. Keyakinan ini diperkuatkan dengan kisah-kisah sejarah dan zaman lampau yang saling berkaitan dengan ketiga-ketiga kitab utama tersebut, serta kisah-kisah sejarah utama di lampau yang termuat di dalam kitab-kitab utama tersebut. Kedua adalah aliran intuisionisme. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur melihat pada keupayaan pencernaan ilmu pengetahuan melalui jalan metafizik dan mencapai tahap fana yang meleburkan perbezaan di antara objek dan subjek dan mewujudkan kesatuan di antara kedua-duanya sekali. Pemikiran ilmu pengetahuan ini sebenarnya tidak dapat melarikan diri dengan konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam, Kristian dan Yahudi, di samping agama Buddha dan fahaman Hindu. Refleksi. Secara umumnya, perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh warisan Barat dan Timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. Kepelbagaian agama mempunyai kepercayaan dan pemikiran yang berbeza, namun tetap bersandarkan dan berpegang teguh kepada agama masing-masing. Seperti saya, penganut agama Islam, Islam adalah suatu sistem cara hidup yang sempurna, menyeluruh dan lengkap yang merangkumi aspek-aspek sosial, ekonomi, pendidikan, politik, pentadbiran, falsafah, sastera, kebudayaan, ilmu sains dan sebagainya. Dalam Islam, berfikir secara objektif dan membuat penyelidikan secara saintifik adalah amat dituntut. Sesungguhnya, pengkajian dan pemikiran secara saintifik atas alam tabi'i adalah satu cara dalam bidang Islam untuk mengenal Allah SWT sebagai pencipta seluruh alam. Melalui sistem pendidikan ilmu yang bersepadu, integrate knowledge, pengkajian sains boleh menerapkan sifat tafakur, berfikir secara mendalam dan kritis serta melahirkan manusia yang beriman. Namun, berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta panca indera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Pengaruh sekularisme dan materialisme dan etis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. Sekian. Bye.